quantitative, so dia mesti boleh dikira lah. Okay, numerical dalam bentuk nombor. Okay, and then kalau qualitative pula, dia mesti cannot be expressed in numerical, tapi dia adalah subjektif. So bila kita jawab soalan nanti, bila kita tengok soalan-soalan, dia akan tanya what are other factors that we have to be considered. So bila dia kata what are other factors, we boleh mention about qualitative factor. Lepas tu kita boleh jawab any common sense yang sesuai lah. Nanti kita tengok sama-sama. Okay. And then we also learn new terms in management accounting. So we have, kalau semalam kita belajar about relevant, irrelevant cost, and then how to differentiate which one would be relevant cost and which other item could be considered as irrelevant cost. So make sure bila relevant cost, the cost must be differential, maksudnya boleh compare. Okay, between two alternatives, and then they must have, bukan they must have lah, kalau opportunity cost tu automatic that will be relevant cost, and then is there any future cash flow, so kalau ada future cash flow pun consider as relevant cost. Okay, and then kalau kita nak consider dia sebagai irrelevant cost, as long as dia indifferential cost, dia tak berbeza macam kita buat nasi ayam semalam. Okay, that would be irrelevant. And then sunk cost tu pun irrelevant, dengan cost yang kita tak boleh nak control would also considered as irrelevant. So kita dah bincang dah pasal contoh nasi ayam semalam. Okay, and then we also have learned how to calculate the cost if you are making or buying the components. Okay. Itu yang saya kata kita kena consider of qualitative factors. So qualitative factors tu dia dah kasih yang 3 ni lah. Nanti bila jawab nanti tahu macam mana. Okay, and then we also have learned how to calculate the opportunity cost. Okay, so opportunity cost is contribution margin per unit times with the unit displays. Okay, now, so yesterday we also have discussed question number 3 kan. So kita tak discuss lagi question number 1. So semua orang dah buat dah question number 1 semalam? Dapat? Dah. Okay. So for question number 1, patut kita make or buy the product, the component. You all buat. Should we buy or should we make the component? Make. Should we make the component? Why? Kalau kita make, kita dapat jimat berapa? Jimat 112,500. Okay, we put save 112,500. Okay, betul. Semua sama tak? Semua dapat tak? Sama Semua dapat buat Ada yang tak dapat buat? The rest, ni soalan ni celah gigi je. Soalan kita nanti lagi payah lah. So dapat tak? Yang lain okey? Saya tak perlu tunjuk working kan? Ya. Okay, alright. So okay, so we should make the product since we can save 112,500. Okay, so this one jawapan dia make. Alright, so save cost. Okay, of 112,500. Okay, so kita kena make. Okay, now next. Proceed to question number 2. Okay, question number 2. Make or buy? Make. Make. Semua dapat make? Dapat. Dapat. Kalau kita make, kita dapat make So dapat jimat berapa pula? 30. 30. 40,000. 40,000. Semua dapat. Kita should make the product. So we can save 40,000. Semua sama tak? Ada yang tak dapat jawapan? Anybody? So this one pun kita should make. Okay, so your cost save is 40,000. Dapat? Boleh? Boleh. Pakai baju semalam. Baju tidur semalam. Okay, sorry iklan. Alright. Okay, next. Okay, next. Question number 3. Question number 3 tak ada masalah. Kita dah discuss. Okay, question number 4.
Should make or should buy? Should buy. Should buy. Sebab you dapat save berapa? 500. 500. The rest semua boleh? Okay, jom kita tengok dulu. Alright, now. So, question number 4. First, kita kena tahu, okay, dia buat how many sources? Dia buat 1, 2, 3, 4, 5. So, they have 5 sources. Okay, so dia kata dia nak beli sagu. Okay, salah satu produk, bukan produk, salah satu ingredient nak buat sos tu adalah sagu. So, dia kata untuk beli sagu, this is the cost given. Okay, these are the cost given. So, dia kata bila dia beli sagu tu from outside supplier, okay, this is the amount dia terus kasih. So, dia kata kalau nak proses sagu tu require 1,000 hours of special machine which is now fully utilized to mix and process the oyster sauce. Kalau dia kata kita proses sagu tu, maksudnya kalau kita manufacture, instead of kita beli dekat luar sagu tu, kita sekarang kita buat sendiri sagu tu, dia kata kita perlukan 1,000 machine hours. Tapi masalahnya, kita punya capacity machine kita dah fully utilized. Okay, dah maximum capacity. Kalau kita nak proses, kita akan kacau kepengeluaran oyster sauce. Sebab dia ada 4 jenis sos kan. 1, 2, 3, 5. 4, 5. Dia ada produce 5 jenis sos. So dalam sos tu ada ingredient sagu. Kalau dia proses sagu tu, dia akan kacau pengeluaran oyster sauce tu. Okay. Sebab dia dah kata fully utilized kan. So dia akan perlukan 1,000 jam untuk proses oyster sauce. So nanti oyster sauce you akan reduce lah. Sebab kita nak pakai mesin tu. Okay, kita nak proses sagu tu, kita terpaksa lah kurangkan pengeluaran oyster sauce. Bila kita kurangkan pengeluaran oyster sauce, so revenue kita akan kurang sebanyak 2,500. And marginal cost dia is actually 1,500. So automatic this one is actually opportunity cost. Okay, so that one is opportunity cost. Okay, so pada siapa yang tak dapat buat, saya tunjuk workings dia. Okay, first sama ada you nak make ataupun you buy. Sebelum tu, you all dah sign in attendance belum? Yang baru join? Dah, okay. So bila you make, siapa yang tengah tu sambil-sambil tu sign attendance. Okay, bila you make, okay, kita ada, so this is actually, kita kena identify dulu. So this is relevant cost, okay. This one is relevant cost. This one is relevant cost. Okay, fixed overhead. Is it relevant ke irrelevant cost? Irrelevant cost. Yes, this is irrelevant cost. Sebab saya dah kata dah semalam kan. Kadang-kadang fixed tu adalah irrelevant kecuali dia ada sebut ada options lain. Okay, ada benda lain lah. Under situation. Okay, so kita pun buat lah. So we have direct material, okay, 4,000. We have direct labor, this one straightforward, senang gila. 800 variable overhead of 2,200 plus, jangan lupa kita ada opportunity cost. Okay, so opportunity cost kita hanyalah 2,500 which is your selling price. Minuskan dengan you punya variable cost you which is 1,500 variable cost you. So you will get 1,000. This time you tak perlu timeskan dengan 4,000. Sebab amount yang dia kasih ni dah dalam bentuk 4,000 unit. Kalau sebelum ni kita kena darabkan dengan unit displaced. But this time tak perlu sebab dia dah memang add the unit displaced amount. So that will be 8,000. Okay, untuk buy, you all nampak note saya ke? Tak. Nampak. Okay. Alright, risau pula saya. Okay, so alright. So untuk buy, okay, buy, kita buy je lah. Okay, so you buy, which is dia dah cakap dah kalau dia beli daripada luar, so this is the cost dia. Buy dia is 7,500. So that's why you compare kan lah. 7,500. So meaning you can save 500 kalau you buy the product.
So jawapan dia kita better buy sebab kita boleh save cost. 500 settle. Okay. Ada soalan lagi? Ada nak tanya? Ada siapa yang baru buat? Ada. Ada. The rest yang lain boleh kita proceed? Boleh Okay. Now next. Okay. Second subtopic of decision making adalah accept or reject. Okay. Tapi orang duk sebut special order. Okay. It should be accept or reject a special order. Okay. Now dia kata a special order is additional order. Okay. Dia adalah additional order which has the following characteristic. Okay. So special order ni macam kita terima order khas lah. So salah satunya adalah kita terima order daripada new customer. Let's say selama ni kita memang terima order, kita ada 5 customer yang permanent customer. Tiba-tiba ada new customer nombor 6. Okay, so customer nombor 6 patut ke tak kita terima order dia? Sebab kita punya capacity tu kena tengok. Mesin kita dah fully utilized belum? Labor kita dah cukup-cukup ke? Sebab kalau kita nak terima order daripada new customer, takut kita kena sewa mesin baru, kena ambil lagi pekerja lain. Sebab tu kita kena buat decision making on that. Okay, so nombor 1. Nombor 2 dia kata the customer is asking for lower price than the regular price. Maksudnya current customer kita. Customer sekarang ni, dulu kita ada new customer. Kadang-kadang kita punya new yang current customer, regular customer kita kadang-kadang tiba-tiba dia kata, alah, I nak order ni, dah lama sangat jadi you punya customer. Apa salahnya I nak minta lower price? Okay, lower price daripada selalu. Sebab dia dah lama sangat. Let's say lah dah berpuluh tahun dah dia beli dengan kita. So dia nak minta lower price. That would be considered as special order juga. Sebab kenapa dia minta lower price? Sebab dia nak order lagi banyak kuantiti. Alah kali ni saya nak order banyak kuantiti. Jadi bolehlah lagi murah dia kata. Contohlah. So tapi mesin kita dah ngam-ngam dah kapasiti dia. Dah tak boleh dah nak produce lebih. That's why kita kena tengok sama ada kita patut terima, accept or patut kita reject that special order. Okay, that is kalau dalam fahaman special order lah. So these are the qualitative factors yang saya cakap tu. Okay, kuantitatif kita boleh kira kejap lagi. Tapi qualitative factor yang kita kena fikirkan. First, sama ada kita ada tak capacity. Ada tak idle capacity? Maksudnya capacity yang tak habis pakai lagi. Ada tak? Okay, boleh tak kita gunakan dia? Okay, second one. Ada tak? Boleh tak kita jangkakan, okay, kita terima order daripada new customer ni tapi dia akan permanently ke jadi regular customer kita? Okay, ataupun cuma kali ni je, lepas ni dah tak datang dah. Okay, and then, alright, mungkin dia kata pressure from competitors may result in lower regular price in the future. So kadang-kadang kita terima order dia, tapi kita punya competitors tu offer lagi murah. So bila offer lagi murah, terpaksa dah kita nak compete. Alamak, dia ni minta. So dia duk comparekan dengan competitors kita. Okay. Dan mungkin juga regular customer kita, bila dah dengar pula orang lain boleh lowerkan price, dia pun nak minta juga turunkan price. Okay. Ramai dah nak minta turunkan price. So that's why kita kena fikirlah qualitative factor. And then ada tak kalau kita ambil lah order ni, ada tak dia kasih long term benefit to us? Okay. Takut dia tak ada long term. Kali tu je. Untuk tahun tu je. Tahun-tahun depan dia tak ada kasih benefit dah. And then kita kena tengok juga. Kalau kita terima order tu, ada tak dia kasih legal or social implication pada kita. Contoh kan, kita ni bawa bakery, tiba-tiba dapat order kena buat vape. No. Kena fikirlah patut ke tak. Benda memang dah ada dah boleh proses dah sebenarnya. Okay, tapi boleh ke tidak. Alright. Okay, now. Alright, so dia kata only those costs will be affected by taking the order are relevant. That is variable cost. So dia kata relevant cost adalah variable production cost. Selalunya fix macam tu juga lah make or buy. Okay, fix selalunya irrelevant cost. Okay, dia kata management should accept a special order if contribution is made however small it may be. Dia kata kita terima juga
Okay, decision making dia, kita patut terima juga order tu walaupun you dapat profit sikit je. Dia kata, however small it may be, kecil macam mana pun kita terima lah dia. Kalau you dapat jawapan dia positif, kita terima je lah order tu. Okay, next. So, itu tadi qualitative factor. This is quantitative factor. Okay, kalau quantitative, saya tak nak pakai macam style make or buy tu. Okay, kita akan guna this format. Okay, kita akan guna this format in calculating your special order. Okay, ada soalan, kita tengok dulu. Okay, this is sales from special order. Okay, this is untuk special order. Less variable cost of production cost. Ini hanya untuk unit yang you kena extra produce tu. Okay, let's say you sekarang ni you dapat order 1000 unit yang baru. So you kira ni cost you untuk yang 1000 unit juga. Okay, and then you ada sama juga contribution loss tu. Okay, lepas tu you dapatlah berapa semua. And then kita ada additional expenses. Okay, ni benda baru, tak apa nanti kita buat. And then kita tengok sama ada dapat positif ke negatif. Kalau dapat positif, you accept the order. Tapi kalau you dapat negatif, you reject the order. Okay, jadi kita tengok contoh ni. Kalam Berhad makes and sell product called AFA. Currently, the company operates at 80%. Maksudnya dia belum fully utilized. So qualitative factor, kita boleh produce lagi ni. Sebab ada lagi 20% yang kita boleh pakai. Okay, sebab dia kata dia cuma operate 80% capacity sahaja. So kita ada lagi remaining 20%. So mungkin kita boleh accept the order. Okay, mungkin kita boleh accept the order. Alright. Okay, now, so dia pun kasihlah data. Okay, selalunya this is 8,000 units yang kita produce. Okay, so price dia dah kasih bla bla bla. Okay, now, kita identify dulu. Direct material, relevant ke irrelevant? Direct material. Relevant cost. Okay, direct labor? Relevant cost. Variable production overhead? Okay, relevant cost. Alright. Fixed production overhead? Irrelevant. Okay, irrelevant. Fixed selling pun irrelevant cost. So tak perlu ambil lah. Now, dia kata, during the year, an order was received from abroad for the supply of 2,000 units of product alpha. Tiba-tiba, selama ni kita produce 8,000 unit at 80% capacity. Sebab tiba-tiba kita dapat special order daripada overseas from abroad, supply of 2,000 units. Ada orang minta. Cumanya, dia minta price tu murah at RM13 sahaja. Okay, patut tak dia terima order ni? Okay, kalau sebelum ni kita jual RM20 per unit. Nampak kat atas tu. Tapi bentuk special order ni kita dapat murah pula. Dia suruh kita supply kat dia at the price of RM13 per unit. So patut ke tak patut kita terima order tu? So kita pun buatlah cara. Okay, dia dah tunjuk kat bawah tu tapi saya nak tunjuk juga. Okay. So kita tengoklah kat bawah ni. So kita dapat tadi. So kita nak jual 2,000 units. Okay, at the price of RM13. So you dapat RM26,000. Okay, next. Lepas tu less variable cost of 10,000. Okay, macam mana dapat 10,000 is. Okay. Alright. Berapa harga direct material per unit? 5 kan? Yang ini. Okay, RM5 per unit. So 5 times 2,000 units. Saya potong je. Okay. 5 times 2,000 units. So dapatlah 10,000. Direct labor you yang ini 4. Okay. So 4 times 2,000. Dapatlah 8,000. Variable production of it is you is 1. Okay, 1 times 2,000 units. So dapatlah 20,000. So dalam kes ni opportunity cost kita is 0. So you dapat contribution of 6,000. Okay, now should accept the order or not? Patut accept ke tak patut accept?
Faiz, patut accept ke tak patut accept? Hello? Tak patut. Tak patut? Kenapa tak patut accept? Patut accept ke tak patut accept? Patut. Patut. Kan sebab saya dah kata, kalau you dapat positif walaupun sikit, ni positif ni. Okay, you patut accept the order. Kalau you dapat positif RM6 pun you patut accept the order sebab dia ada contribution. Alright, so you should accept then. Ni dah cakap dah, should accept. Okay, because it give positive contribution. Alright, so you patut accept the order. Ada soalan nak tanya about special order? Okay, make sure Okay, jom kita tengok exercise number 1. Okay, lepas tu kita boleh try exercise 2. You all cuba buat. Okay, now exercise number 1. LCW Sports Sdn Bhd manufacture basketball for the National Basketball Association. For the first 6 months, the company reported the following operating results. Okay, so dia ada buat production lah. Dia ada jual. Okay, dia jual bla 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 bla. Okay, now the total fixed cost for the period. Okay, this is actually you punya total fixed cost. Alright, kenapa dia tak mau hilang? Okay, so this is total fixed cost. Alright, in July 2017, normally a slack manufacturing month, LCW, company kita ni receive special order untuk 10,000 unit basketball at the price of RM40 from Selangor Basketball Association. Okay, tiba-tiba kita dapat order untuk daripada Selangor Basketball untuk supplykan dia 10,000 unit. Tapi harga dia RM40. Kalau you perasan selama ni kita jual dengan harga RM50. Okay, tiba-tiba since kita dapat order daripada government, so dia minta kurang sebanyak RM40. Okay, now. Acceptance, apa dia? Tak tahu. Okay. Acceptance of the order would affect the normal production since the company was operating at full capacity. Masa cerita yang first tadi, dia belum full capacity. And this time dia dah full capacity. Maksudnya dia dah 100%. Fully utilized dah semua benda. Okay. Due to shipping cost, the order would increase variable selling and administration overhead. So dia akan increase variable selling administration by 35 cents per unit. Fixed cost would not be affected. Automatic dah, dia dah cakap dah. Fixed cost would not be affected. So your fixed cost ni adalah irrelevant cost. Okay, meaning that yang fixed cost yang ini, yang dua ni adalah irrelevant cost. Okay, so yang atas ni would be your relevant cost. Okay, this one is relevant cost. So dia dah cakap dah. Okay, next, required. Define the term opportunity cost. So you define je lah apa maksud opportunity cost dan give a formula of opportunity cost. Okay, now next B. Should LCW Sports yang accept, patut terima ke tidak? So cara nak buat? First, kita buat yang format yang pertama lah. Okay, kita sales. Berapa unit kita nak jual kepada SBA ni? SBA request berapa? Yes, 10,000 unit. Harga dia berapa? RM40. RM40. So cost dia would be, sales dia would be 400,000 Betul tak? Tu saya salah. 400k, ya. 400k dah settle. Right? Mhm. Ini bla 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 bla. Okay, next. Okay, lepas tu dia minta so ada production cost. Okay, so less production cost. Okay, so your production cost dia dah sebut dah RM40 per unit. Okay, so kita punya 10,000 units times RM40 juga. Okay, so you will get RM40. Okay, so dapat berapa? RM40 ke RM4? Production cost RM40. So dapat sini pun 400, betul? Soalan saya salah ke? Betul. Okay, 40. Okay, so you will get
400 juga. Dah. Lepas tu dia ada juga dia kata Selling. akan increase kan? Akan increase variable and selling by 35% yang ini. Okay, so less juga selling and distribution 10,000 times RM4.35. Sebab dia kata increase in selling. Alright, so dapat berapa kat situ? 43,500 ke? Yep. Okay, you get 43,500. Okay, now, so dapat positif ke negatif? Negatif. Dapat negatif berapa? 3,500 ke? 43,500 kan? Ya. Okay, so you dapat negatif of 43,500. Betul? So, patut accept ke tak? No. So you tak patut accept. Okay, therefore, do not accept. Okay, because contribution is negative. Berapa? 43,500. Okay, settle. Right, so kita tak perlu accept dah. Ada soalan? Boleh kita proceed? Guys and girls, ada soalan tak? Girls, boleh? Alright, now next. State two other factors that should be considered. So bila dia kata two other factors, is actually your qualitative factors. Okay, this one is qualitative factors. Ini saya cakap. So qualitative factors, maybe you boleh pakai yang ini. You kena consider this one. Okay, this is qualitative factors. So dia suruh state, dia tak suruh explain. So state lah. Okay, so you tak boleh pakai yang ideal capacity sebab dia dah cakap dah. Ini tak boleh pakai yang the first one. Sebab dia dah kata dah, dia dah pakai fully utilized dah. Okay, you just cakap lah possibility of new customer become a future permanent regular customer. Ada tak regular customer kita yang ni akan follow pula new customer ni untuk minta lower price. Macam tu. Okay, dia common sense. You goreng lah. Sebab masa jawapan kita orang tu nanti dia kata any relative appropriate answer. So kita tengok tu appropriate, you explain appropriate, okay lah tu. Okay, now let's look to question number 2. Stylo Berhad is a company, question number 2, tapi dekat you punya module question number 6. Okay. Stylo Berhad is a company that specializes in making exclusive plastic container. Hapseng is a major biscuits company that wishes to order 100,000 container. Dia nak order at RM10 per container every month. Acceptance of the order would have the following consequences. Okay, now A, relevant ke irrelevant? A, relevant ke irrelevant cost? Relevant. Yes, this is relevant cost. So nanti jangan lupa buat dalam you punya calculation. Okay, B, relevant or irrelevant? Relevant. Yes, that one is relevant cost. Okay, C, extra fees costs such as additional insurance, administration and supervision would be 150,000 per month. Relevant or irrelevant? Irrelevant. Kenapa irrelevant? Irrelevant. Oh, Sebab dia kenapa fixed cost. Baca tak? Variable Tak cost. ayat. Apa yang Ha? berubah? Baca tak? Ya ke? Baca. Betul ke? Kalau fixed cost dia terus irrelevant macam tu. Kalau fixed cost dia irrelevant macam tu. Betul tak? Sebab dia ada per month kat situ. Sebab dia kata per month pula. Per month. Bukan So, administration supervision. sebab dia kata administration supervision, automatic dia jadi irrelevant. Betul ke? No. Tak.
No. Tak, dia kata sekarang ni kalau you terima yang 100,000 container, you kena extra additional. So dia relevant ke irrelevant? Dia Kalau saya tak terima 100,000 orders ni, saya tak perlu bayar extra additional insurance. Faham tak? Tak semestinya fixed cost ni automatic jadi irrelevant cost. Awak kena baca ayat-ayat dia. Kalau saya terima 100,000 ni, saya kena bayar lagi extra additional insurance. Kalau saya tak terima order 100,000 ni, tak perlulah saya bayar insurance. So dia ada differential cost kan? Bila dia ada differential cost, dia akan jadi relevant cost. Ingat balik tak? Faham? So you tak boleh just bila fixed cost je, jadi irrelevant. Bila di administration dan supervision je, dia irrelevant. Kalau per month je, irrelevant. Tak. Sekarang ni kalau kita terima 100,000 container, automatic kita kena tambah lagi additional insurance. Additional, nampak tu? Tambahan. So dia akan jadi relevant cost. Boleh faham tak? Okey, baca dulu. Jangan terus identify fixed cost jadi irrelevant. Okay, D. Due to shortage of suitable labor, Stylo would have to stop producing container for Jacobs. Kita ada dua kan customer. Satu Hapseng yang baru ni, satu lagi Jacob pun nak beli dengan kita. Okay, Jacob memang regular customer. Another customer, maksudnya Jacob tu is another customer that contribute 280,000 per month towards Stylo profit. Nah, itu apa benda tu? D tu. Relevant ke irrelevant? What cost is that? Cost apa tu? Sunk cost ke? Differential cost ke? Opportunity cost ke? Yes, it is opportunity cost. Okay, disebabkan kita nak terima order Hapseng tu, okay, kita terpaksa kurangkan atau kita stop keluarkan kontainer untuk Jacob. Padahal kita dah ada regular customer kita dah Jacob ni. Tapi sebab nak terima Hapseng punya order ni, so kita berhentikan production untuk Jacob. So this is actually your opportunity cost. Okay, next, E. Stylo would need to use more production space. This would involve taking back the space which at present is rented to Combat yang Berhad for 80,000 per month. Itu apa pula tu? Production. Dia apa? Production cost? Disebabkan kita perlukan banyak space sebab terima order daripada Hapseng ni, kita perlukan banyak space. So disebabkan banyak kawasan yang kita perlukan, sebelum ni ada satu space tu kita sewakan kepada orang. Tapi disebabkan kita nak terima order Hapseng ni, kita terpaksa ambil balik space kita tu. So itu apa nama dia? That is? What cost is that? What cost is that? Cost apa tu? Ngaji ha? Apa dia? Dia bukan admin Dia bukan admin. Bukan admin. Kan. Masuri tu kos apa tu? Kita consider sebagai kos apa? Sunk cost ke? Fixed cost ke? Mungkin fixed Fixed ke? Fixed sebab every month kan benda ni. Ya ke? Dia pasal every month je terus jadi sunk cost. Macam tu. Parah lah macam ni. Apa cerita dia? Cuba baca E tu. Baca betul-betul E tu. Apa yang awak faham dengan cerita E? Apa awak faham dengan cerita E? Dia tak cukup space kan? Sebelum ni saya punya kilang ni let's say lah ada 1,000 square feet. Okay. So 200 square feet tu saya tak pakai sebab dia tak fully utilize pun lagi kilang saya ni. So instead of saya biarkan saja 200 square feet yang tak pakai ni, saya sewakan dekat orang.
So sewakan dekat orang, saya dapatlah bulan-bulan 80,000 sebulan daripada Combat. Saya sewakan dekat Combat. So dapatlah 80,000. Alih-alih Hapseng ni nak suruh kita producekan 100,000 kontainer ni. So untuk guna sebab current ni kita pakai 800 square feet. Yang kita kan pun ada 1,000 square feet kan. So 800 square feet ni kita pakai boleh je untuk production yang biasa. Lepas tu yang 200 square feet kita sewakan. Tapi disebabkan Hapseng nak suruh kita terima order dia, kita terpaksa gunakan habis 1,000 square feet. So yang 200 square feet yang kita sewakan kepada orang tu, kita terpaksalah minta balik. Orang tu pun tak dapatlah sewa balik kat kedai kita tu, kat kilang kita tu. So itu apa consider dia? Relevant ke tak irrelevant? Macam ni je saya kata. Nak identify dia relevant ke tak, dia differential cost ke tak? Different. Dia different. Kenapa dia different? Kenapa dia different? Kalau saya tak terima order Hapseng tu, saya akan dapat profit setiap bulan 80,000 sebab saya sewakan kat orang. Kan, betul tak? Tapi kalau saya terima order Hapseng tu, saya dah tak dapat dah untung 80,000 tu sebab saya ambil balik ke tempat tu. So dia adalah opportunity cost sayang. Kan, benefit yang you kena forgone untuk acceptkan another alternative tu. Benefit. So kena faham cerita dia. Jangan pula fikir benda tu admin ke. Jangan fikir dia sebab peman. Dia tak ada kena-mengena ni. Peman tu tak ada cerita. Okay, sama juga macam ni peman juga. Tapi kita consider dia opportunity cost. Okay. So tengok baca cerita tu betul-betul. Okay, now. So kita pun prepare. Okay, cuba buat. So ada sales. Berapa unit? 100,000 container. Times with a 10 ringgit. So dapat 1 million Betul tak? Ya, betul. Okay, so you dapat 1 million. Less. Okay, so you less material. Dia kata 2 ringgit each kan? 2 times 100,000. So you dapat 200,000. And then you ada production worker. Okay, labor lah. Okay, which is 3 ringgit. Times 100,000. So dapat 300. Kenapa saya ada tu silap saya padam ni. Okay, sebab saya dah tu. Okay dah, next. Okay, saya buat dalam bentuk RM. Okay dah. Next, lepas tu dia kata due to shortage, itu adalah C. Extra fixed cost. So, additional fixed cost. Okay, extra fixed cost is 150,000. Okay, additional fixed cost. Lepas tu kita ada opportunity cost, D&E. So, plus with opportunity cost. Okay, first is actually apa saya nak buat ni? Okay, Jacobs. So Jacobs. Okay, which is 280. And then kita ada lagi satu Combat. Which is 80,000. Okay, now. So patut accept ke patut reject the order? So berapa total kat sini? Berapa total you? Mana calculator? 1 million. 1 million. Plus. Ya Allah, mana pula calculator? 1 million? 10,000? Ya, opportunity cost tu tolak juga. Ya saya, sebab dia cost. Ya. So dapat berapa? So 200 plus 300 plus 150. So 650 plus 280 plus 80. Betul. So dapat 1,010,000, betul? Okay. So dia lost 10k. So you lost 10k. Contribution you negative. Betul. Alright. So patut accept ke reject?
Reject. Yes, you patut reject. So that is your contribution. Okay, you reject the order sebab you dapat a negative contribution of 10,000. Okay, ada soalan? Any questions? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, next. Kita try exercise 3. Okay, tengok exercise 3. Bayang Berhad manufacture toaster for the first 8 months 2017, the company reported the following operating result while operating at 75%. Maksudnya dia belum 100%. Not fully. Okay, dia belum 100%. Apa tadi? Full capacity. Dia baru pakai 75. So, dia ada lagi remaining 25% to use. Okay, so dia dah kasih sales 400,000 units. Okay, dia kasih production cost, blah, 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 blah. Okay. Production cost was 70% variable and 30% fixed. Okay, so dia kata dah dalam total ini, okay, alright, 70% is variable, 30% is fixed. Okay, operating expenses pula, dia kata 60% variable and 70% fixed. Okay, so kat sini pula 60% variable, 40% fixed. In September 2017, Bayang received a special order of 15,000 units, okay, at the price of RM6 each from Alza. Acceptance of the order would result in 3,000 of shipping cost. Maksudnya kalau dia terima order tu ada lagi additional cost. Alright, yang you kena bear. Lagi tak ada dah. Okay, now next soalan dia. Identify 2 factors should be considered before accepting the special order. So 2 factors you kena cerita qualitative factors. Right? Yang ini you 2 factors je. You kena consider qualitative sebab kita nak buat quantitative. Yang ini adalah quantitative. Yang kita nak buat nanti ni kiraan. Alright, so yang atas tu akan jadi qualitative factor. Okay, settle. Next. Okay, macam mana nak buat? Alright, cuba buat. Saya tunggu jawapan you all. Saya panggil. Okay, cuba buat sekarang. Tak lama, sekejap je. Okay, cuba buat exercise 3. Sekejap Ada. Sekejap. Okay, dah kira dah? Dah dapat dah? Boleh? Okay, dah dapat dah?
Berapa harga per unit? Anak-anak, berapa harga per unit? Berapa harga per unit? Selling price dia per unit, dia dah cakap RM6 kan? 6 kan? Betul tak? Dah buat belum? Dah buat belum? You all dah buat belum? Accept ke reject? Tak tahu Okay, jom. Alright, so kita buat dulu. So your sales, masalah ni, soalan straightforward gila ni. Okay, RM6 times 15,000. Sorry lah, anak-anak saya bawa balik pada swimming pool lah. Tu yang meriah sikit. Okay. Mak dia berkorban kejap. Okay, so dapat 90,000. Betul Okay, next. Lepas tu kita less production cost. Ingat, so dalam production cost there are two types. One is variable, another one is fixed. So which one yang relevant dengan irrelevant? Mana yang relevant? 70%. 70%. So this is relevant cost. Okay. Fixed tu dia jadi irrelevant cost sebab dia tak ada cerita pelik-pelik. Macam yang dekat atas tadi dia cerita pelik-pelik sikit. Okay, next. Operating expenses. Which one is relevant? Which one is irrelevant? 60% relevant. Okay, that's 60%. Okay, so this is relevant, this is irrelevant. So, bila you dah tahu 70%, kita kena cari per unit dia pula. RM per unit. Macam mana nak cari yang ini? Dia dah kata dah from 2.4 million, 70% is relevant cost. So berapa tu? 1.68 million. Okay, 1.68 million. Lepas tu tapi masa tu dia produce berapa unit? Dia jual berapa unit? 400 units kan? So dia jadi berapa harga per unit? Untuk produk. RM10. Production cost. RM4.20 sen. Macam itulah you kena pakai nanti. So nanti bila you nak buat, kan saya guide satu je. So last production cost you. Alright, which is RM4.20 times 15,000. Faham dah? Baru twist sikit je tu. Okay, buat operating expenses pula. Berapa dia darabkan dengan 15,000? Dia 60% kan? RM1.35. Yes, you dapat RM1.35. Okay dah. Lepas tu jangan lupa dia kata dia ada additional cost yang ini. Shipping cost tu. So plus shipping cost lagi. Okay. Which is dia dah terus kasih dah. 3,000. Dia bukan per unit. Terus 3,000 je. Okay. Okay, 3,000. Change. Ya Allah, tulisan. Okay. 3,000. Okay. Alright. So dapat accept ke reject? Accept. So this one dapat berapa kat sini? 4.2 times 15,000. Dia dapat 63,000. Betul? Betul. Yeah. H1 1.35 times 15,000. So dapat 20,000. 50. Okay. Plus 63,000 plus 3,000. So dapat sini 86,000. 250. 150. Minus Okay. So dapat berapa? Accept ke reject? Accept. Accept. So minus 90,000. So dapat, you dapat positif kan? 3,750. So your contribution is 3,750. So you should accept a special order sebab your contribution is positive. Okay, ada soalan nak tanya. So apa-apa hal kan, aim dia you kena cari per unit ni dulu. Sebab kita punya production kita adalah 15,000 units. Okay, kena cari per unit. So kena pusingkan dekat sini. Kenapa fixed cost tak perlu cari per unit? Sebab dia fix.
So remaining daripada 70% tu dia fix. Tak perlu cari per unit. Dia akan sentiasa sama. Okay. Alright. Settle. Ada soalan dah? So kita dah habis untuk special order. Okay. Nah, limiting factor ni panjang gila sikit. Kalau you tengok dekat limiting factor ni dia ada 5 steps. You kena follow. Baru you boleh buat. Okay, so ini kita sambung minggu depan. Tapi sebelum tu kita pergi. Okay, ada limiting factor lagi, saya berhutang. Lagi satu adalah continue or drop. Oh, panjang gila juga. So nanti juga kita akan sambung minggu depan. Sebab ada 3 steps. Banyak juga tu. Okay, kita akan sambung minggu depan. Okay, tapi saya nak habiskan dulu kelas kita dengan buat exercise 1 dulu, tutorial. Okay, tutorial question 1 chapter 5. Okay, now. Bila dalam final exam, kita baca cerita, kita tak tahu dia ni make or buy ke, special order ke, atau drop ke limited factor. So, bila you tengok soalan, you tengok dekat required. Okay, in your tutorial, in your module, that would be at page 139. Okay, terus pergi dekat question tu, tengok dekat required, soalan ni sebenarnya make or buy. Then you baca mengikut perasaan make or buy. Okay, apa-apa bila dapat soalan je tengok dulu. Soalan ni make or buy ke tu? So macam ini dia cakap lagi. Should make or buy. So you dah tahu dah, okay, kena format macam ni. Alright. Next, question 3. Question 3 is apa ni? Question 3 ni kena buat apa? Special order ke? Make or buy ke? Question 3. Orang lain tidur ya, diam je. Ada. Wafa ada. Wafa? Make or buy. Make or buy. Yes. Okay. Oh yeah, making or buying. Yes. Sebab dia kata either making or buying. Tapi soalan dia panjang gila kan? Tu soalan final exam. Tu soalan macam tu lah rupa bentuk final exam kadang-kadang. Okay. Kan panjang. Okay. Tengok question number 4. Make or buy ataupun special order? Special order. Yes, pada kata accepting. Yes, accepting. So this is special order. So dah tahu dah. Okay, kalau special order format dia macam tu. Okay, yang ini apa ni? Ini limiting factor. Alright. Dia macam ni. So apa-apa dia tengok soalan dulu baru you boleh buat. Ini adalah drop. Okay, drop or not. Question 7 pula kita tengok. So this is drop ke tidak juga. Ni sama juga. Drop or continue. Macam ni dia tak sebut. Income statement. Sama juga. This is drop or continue. Kalau income statement. Okay. So kita kena tengok. Okay, now. Sebelum kita tengok benda yang pelik, jom kita try to do question number 1. Okay, question number 1. Alright, so kita dah tahu dah, this is make or buy. So bila make or buy, awak kena buat yang macam format make. Kan, tak boleh pakai yang tu. Terus macam tu je. Or buy. Okay, next. Currently, high grade computer company currently makes 10,000 units of circuit boards a year, which is used to manufacture electronic scanner. Each circuit board costs RM32 to make. Okay. Which consists 24 ringgit unit variable and 8 ringgit is fixed, okay? So daripada 32 ringgit tu, okay, daripada 32 ringgit, 24 tu adalah variable, 8 tu adalah fixed. Okay, dah. MCI Trading offer to sell the circuit board to high-grade computer company for RM30 each. Okay, selalunya bila kita buat, cost dia RM32. Okay, tiba-tiba kita dapat offer daripada MCI untuk beli. Dia nak jual kat kita RM30 je. Okay, if high-grade accept this offer, the facility currently used to make the circuit board would be rented out for 45,000. Maksudnya kalau saya terima, saya beli daripada MCI, saya boleh sewakan lah. Okay, fasiliti yang saya tak pakai tu kepada orang lain dengan harga RM45,000. In addition,
RM5 per unit of fixed manufacturing cost applied to the circuit board would be totally eliminated. Kalau saya beli daripada MCI, okay, dia kata RM5 daripada fixed manufacturing cost would be totally eliminated. So tak perlulah saya bayar dah kalau saya beli. Okay. Kalau saya beli, saya tak perlu bayar dah untuk fixed cost tu. Alright. Now, so kita kena buat make or buy. Cuba buat. Okay, cuba buat. Nanti saya tanya. Sorang-sorang. Sebab ramai diam ni. Orang yang sama je yang jawab. Okay. Alright. Cuba tanya. Cuba tu. Okay. Saya kasih dalam masa 10 minit. You all bincang lah sama you all dalam grup ni. Saya on je. Okay, 10 minit. Dia senang je. Alright. Bincang-bincang. Tak buat apa. Dekat mana Wan? Dalam train. Sampai pukul apa? Sampai tengok lah. Dalam tengah hari tu sampai lah. Tengah hari. Sorry. Lepas tu direct lah. Berenang. Direct lah. Direct berenang. Ngawi ni. Direct terus. Manawi. Ada Awi. Ada. Kita orang lain seat. Buat lah sampai. Bulan train ni. Ni take off camera kan? Ni take off camera kan?
Tak dengar apa you all bincang? Kita dah dapat jawapan dah? Belum. Okay, saya tunggu lagi. Alright, 3 minit lagi. Medium. Ya, okay. Apa dia? Tak apalah. Kenapa awak panggil banyak kali saya tak dengar ya lah. Sorry lah. Okay, apa dia? Tak. Dah dapat dah? Dah boleh dah? Dia buy ke medium? Dia should make or buy, awak dapat buy. Okay, jom kita buat. Orang lain? Buy. Kenapa? Dapat jimat kos berapa kalau buy? 65,000 65,000. Tak tahu. Okay. Okay, jom. Mula kita, kalau kita make, kita kena which consists of 24 ringgit. Okay. Okay. Okay, so kita buat apa? Kita kena 10,000 kan? Okay, so 24. Okay, this is you punya production cost lah, let's say. Production cost you ada variable manufacturing overhead, which is 24 times with 10,000. Apa lagi? Lepas tu dia kata if high grade company accept this offer, the facility currently used to make the circuit board could be rented out for 45. Kalau kita accept, maksudnya kalau kita beli, dia kata accept kan, kalau kita beli tempat yang kita ada tu kita boleh sewakan. Fasiliti yang kita tak pakai tu kita boleh sewakan kalau kita beli. Tapi kalau kita buat, boleh tak kita sewakan? Tak. Kalau tak boleh sewakan tu kita consider sebagai kos apa tu? Kalau kita beli, kita boleh sewakan tempat yang kita nak, tempat yang lebih tu, kita tak guna tu. That is opportunity cost. Yes. Alright, so that is opportunity cost. Okay, opportunity cost of 45,000 lah renting rental income. Okay. So ini jadi berapa? 24,000 ke 240,000? 240k. 240,000. Okay, next. In addition, dia kata 5 ringgit per unit of fixed manufacturing cost applied to circuit board would be totally eliminated. Kalau kita beli, okay, daripada kita buat, fixed cost tu akan jimat 5 ringgit. So dia consider sebagai apa juga? Dia adalah differential cost kan? Maksudnya kalau kita beli, kita jimat 5 ringgit. Sebab dia kata eliminated. Tapi kalau kita buat, kita kena bear cost tu. So berapa? So, saya buat kat sini. Tadi kan
Dia RM8 kan, fixed cost awak RM8. Betul tak? Okay. Dia kata kalau awak beli, awak buat lah. Kalau awak buat, awak kena tanggung lah RM8 ni. Penuh. Tapi kalau awak beli, awak dapat jimat lah RM5 tu. So, faham? So, satu RM5, satu lagi RM3. Yang RM3 ni adalah irrelevant cost. Sebab kalau awak buat ke, awak beli ke, awak mesti kena tanggung RM3 ni. Faham? Tapi yang RM5 ni, kalau awak buat, awak kena tanggung RM5. Tapi kalau awak beli, awak dapat jimatkan RM5 tu. So itu consider apa pula tu? Opportunity cost juga. Okay, opportunity cost. That would be your fixed cost save. Okay, so berapa save? 5 lah. RM5 darabkan dengan 10,000. Okay, so dapat 50,000. Faham tak? Faham sebab dia kata eliminated. Okay, so daripada RM8 awak punya fixed cost tu, RM5. Kalau awak buy, awak dapat jimat RM5. Kalau awak tak buy, awak buat sendiri, awak kena tanggung RM8 penuh ni. RM8. Okay, so maksudnya RM3 tu irrelevant. Itu je lah. Okay, now next kita compare pula. Kalau kita buy. Kalau kita buy RM30 kan? Okay, kalau buying cost. Okay, which is RM30 times 10,000 units. So you get here 300,000. Okay, totalkan dia. Right, this is 300,000. This one berapa? 285. 240 campur 45 campur. So dapat 335,000. Betul tak? Okay, so should make or should buy? Should buy. Yes, okay. Therefore, awak buy sebab save cost by 5,000 35,000. Allah Akbar. 35,000. Settle dah. Okay, so kita maksudnya kita buy. Alright, kita better buy sebab kita dapat jimatkan 35,000. So far okay? Boleh? Faham dah? So homework. Okay, homework. Disebabkan minggu depan. Okay. Minggu depan saya takut saya tak dapat buat kelas pukul 11 tu. Saya cuba buat. Okay, kalau tak dapat saya maklumkan. So homework adalah question 2. Alright, kita buat yang mana kita dah belajar lah. Okay, question 3. Sebab soalan dia panjang so that you akan nampak sikit. Okay, and lastly is question 4. Itu je homework awak. Okay, 2, 3, 4. Okay, ada soalan nak tanya? Okay, ada yang nak ambil gambar dulu untuk jawapan question 5 kita tadi? Kita dah okey dah. Dah faham dah. So, tak perlu ambil gambar. Okay. Alright, saya dah ambil dah. Okay, good. Sudah ambil. Yang atas tadi dah. Alright, pada siapa yang sempat. Okay. This one, okay. Ini untuk special order. Okay, pada siapa yang tak sempat ambil gambar dulu. Balik cuba buat. Okay, balik pula. Dan memang kat rumah. Kan? Lepas tu yang ini pun cuba buat juga. Nak balik kan? Sabtu ni dah nak balik college. Yeay, jumpa. Okay. Okay. Dah habis dah cuti-cuti Malaysia you all yang panjang tu. Dah kena balik dah. Apa dia? Di depan kelas face to face ke macam mana? Macam ni sebenarnya college kekangan kelas. Kelas tak cukup kan sebab satu kelas dah tak boleh ramai. You all nanti akan berpecah tau. Sebab satu kelas boleh muat. Sebab satu kelas boleh muat 18 orang sahaja. Kita ada 25. Ataupun kalau dia tak pecahkan pun mungkin dia akan letakkan kita dekat LT lah.
Macam tu, kelas besar. Okay. Ataupun mungkin dia letakkan dekat hall B. Tahu tak hall B yang blok I tu? Tahu. Sekarang ni dekat blok I kelas banyak dah beraircon. So dah aircon. So you all dah seronok lah. Dekat blok B cuma ada 2 bilik sahaja yang ada aircon. Blok I kau tak silap saya semua dah aircon kot. Macam tu kau tak silap saya. So nanti you all dah seronok lah. Kira macam datang kat universiti lah. Kan dah cantik. Pada yang siapa dah duduk college tu dia tak ada perasaan. Sebab dia dah memang tiap-tiap hari nampak. Siapa yang duduk rumah tu dia akan nampak lain ni college kita. Macam tu lah. Okay. So dia macam ni, sepatutnya ada kena 4 jam face to face. Tetapi disebabkan kekangan kelas, kita orang cikgu account ni terpaksa sacrifice 2 jam saja face to face, 2 jam lagi online. So hari apa yang kita akan face to face dan online tu tak tahu lagi, sebab diorang tengah buat jadual yang baru sebab nak muatkan kita semua ni. Kan dia bila Wahyu tiba-tiba datang ni macam tu lah jadinya. Kita tersepit lah. Kita tersepit macam tu. So 2 jam face to face, 2 jam lagi online. Kami minta macam tu. Sangat-sangatlah kami minta sebenarnya. Okay. Alright. So ada soalan nak tanya tak pasal special order? Ada soalan? Kalau tak ada, ada soalan? Tak ada. Saya suruh you all sign attendance sebab sekarang ni walaupun dah keluar senarai nama bar, tapi still jugalah diorang nakkan record tu. So tolong sign in. Saya buka sampai pukul 1 sign attendance saya tu. So sign in je. Okay. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada kita dismiss the class boleh? Boleh. Tahu. Saya tahu korang busy nak pack barang kan masuk college kan. Tinggal 3 minggu tu nak belajar. Kan? Alright. So kita jumpa next week insyaAllah. Apa-apa saya update kat you all lah apa plan saya. Okay? Alright. Okay. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. Okay, so kita jumpa di apa? Thank you. Okay, selamat pack barang. Selamat pack barang. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa sign in. Okay. Bye. Assalamualaikum. Salam.